ربنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 58. Muka surat 58, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 58, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya riak itu 6 macam. Ketahui olehmu bahawasanya riak itu 6 macam. Niat ni riak itu ada 6 macam, 6 keadaan. 6 keadaan ataupun 6 sebab yang menjatuhkan seseorang kepada sifat riak. Jadi 6 macam ni 6 keadaan riak, ataupun 6 ni juga menjadi sebab hati seseorang bersifat dengan sifat riak. Kita masih lagi bicara sifat kecelaan yang ke-10, riak. Mengerjakan amal ibadah untuk dapat manfaat dunia. Kemudian manfaat dunia umum sama ada berbentuk harta benda, berbentuk kepujian, berbentuk ketinggian, kebanggaan. Itu dunia belaka. Jadi buat kerja amal ibadah, tetapi tujuan hatinya adalah untuk dapat dunia. Itu riak. Yang terjemah lughahnya sebut menunjuk-nunjuk. Itu riak. Kemudian riak ni adalah sifat kecelaan di hati yang haram ijma' ulama'. Yang mana riak ini dipanggil riak yang kecil. Asyirkul asghar, riak ni syirik yang kecil. Itu riak. Syirik yang kecil. Apa makna syiriknya? Zahirnya buat ibadah. Zahirnya buat ibadah, mengerjakan suruhan Allah, tapi hatinya bukan kerana Allah. Itu syirik yang kecil dia panggil. Syirik yang kecil ni neraka Allah Subhanahu wa taala jikalau tidak diampuni, tetapi neraka Allah yang tidak kekal. Itu syirik kecil. Dia ada syirik besar. Syirik besar tu kafir lah. Ni berulang kali saya sebut ni. Syirik riak, syirik kecil. Kecil tak kecil, riak ni haram, dosa besar. Kemudian mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata syirik kecil, syirik kecil je. Tak berat mana, bukan. Sebab nama syirik ni besar. Menyengutukan Allah. Ada ni. Syirik ni menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjudi tidak disebut syirik. Syirik kecil ke? Orang yang minum arak tidak disebut syirik. Orang yang berzina tidak disebut syirik. Syirik kecil lah. Tidak. Tapi syirik ni menyengutukan Allah. Apa makna menyengutukan Allah? Kok zahirnya buat perintah Allah, dalam hatinya bukan kerana Allah. Kerana nak dapat dunia. Nak dapat dunia, dia gunakan agama Allah Subhanahu wa taala. Syirik lah tu. Dia nak dapat dunia tapi dia gunakan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Mana syirik ni Allah, hak paling besar sekali lah syirik ni. Inna syirka la zulmun azim. Syirik ni kezaliman yang besar. Mana syirik yang paling berat. Walaupun bunyi syirik kecil, tapi syirik. Jangan kita faham syirik kecil je.
Bukan syirik besar. Syirik besar tu kafir terus, kekal neraka selama-lama tu. Syirik besar tu kafir terus. Ini syirik kecil ni, syirik tu sendiri berat dah. Tapi syirik kecil, Nabi kata, mempergunakan agama Allah untuk dapat dunia. Hak syirik besar tu kafir terus. Sama ada syirik besar tu syirik yang jali, syirik besar yang terang-terang sembah berhala. Sama ada syirik besar tu khafi, berpegang akidah yang kafir, atau syirik besar yang khafi tersembunyi, kekal neraka selama-lamanya. Jadi sebut kata syirik ni satu kesalahan cukup besar. Walaupun Nabi sebut riya adalah syirik yang kecil, bukan makna ringan-ringan ni. Buat perkara maksiat tak sebut pun syiriknya. Dosa yang besar, dosa yang keji, tapi tak sebut syirik. Riya ni syirik, walaupun sebut syirik kecil. Tapi kena beringatlah, bab syirik ni satu kesan cukup besar. Bila kita itlakkan syirik, kena kepada syirik besar, hak kafir kekal neraka. Syirik besar hak kafir kekal neraka. Ni riya syirik, kena sebut syirik kecil. Pada ni sama juga bicara bab syirik khafi, syirik maqam, kena sebut syirik khafi, syirik maqam. Jangan syirik gitu, jangan. Bila itlak syirik, kena kepada hak kafir kekal neraka selama-lamanya. Syirik maqam, syirik khafi dalam bab bicara hakikat, itu semua orang tak lepas, melainkan sampai maqam wahdatul af'al, maqam fana, maqam aulia, barulah lepas daripada syirik maqam ni. Itu bicara bab kesucian, ketinggian. Jangan duk bicara secara terbuka begitu, dah betul sangat-sangat, salah sangat-sangat. Dari nak beza antara bicara syariah dengan bicara maqam. Ini kena hati-hati. Kalau hak berkaitan dengan syirik syariah, campur dengan syirik maqam, itu bukan guru. Itu bukan guru. Sebab cerita bab syirik maqam semua orang, selagi tak sampai maqam wahdatul af'al, maqam fana, maqam aulia, itu bicara lain. Ini kita bicara syariat ni. Ni syirik kecil ni, walaupun kecil tapi syirik, iaitu riya, yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini riya ni ada 6 macam, 6 kelakuan, ataupun 6 ni menjadi sebab ataupun punca hati bersifat dengan sifat riya. Tapi sebab punca yang menyebabkan hati bersifat dengan riya ni banyak, bukan 6 perkara ni je, tapi di antaranya 6 macam ni, 6 kelakuan, 6 keadaan ataupun 6 sebab yang menyebabkan seseorang bersifat dengan sifat riya. Pertama, riya dengan tubuh badan, seperti menzahirkan ia akan kuruh dan pucat badannya, supaya disangka akan dia mengerjakan ibadah pada malam dan puasa pada siang hari. Ni kena faham ayat sini ni. Sebab kuruh ke, pucat badan ke, tidak boleh menzahirkan. Sebab kita ni, kalau kita boleh buat jadi guru, ramai orang nak guru. Pandai ni, ramai orang nak gurunya, macam-macam obat nak jadi guru punya. Mana menzahirkan guru ni, dia ni kurang tidur, kurang makan, kurang tidur, qiyamul lail, kurang makan, berpuasa siang hari. Tujuannya nak jadi dia ni kuruh badan, pucat muka, biar orang tak sangka dia tu ibadat. Dia nak gitu. Pada ni. Kenapa dia jadi bangun malam? Sebab nak jadi nak tadilah. Kenapa dia sentiasa berpuasa? Nak jadi nampak dia ni kuruh pucat. Letih je nampak ni. Menguat je nampak ni. Tujuannya apa? Nak suruh orang tahu dia tu mengerjakan ibadah pada malam hari dan puasa pada siang hari. Biar orang tahu dia gitu. Pada ni.
Jangan tengok orang kurus pucat muka kita kata dia riak. Jangan salah letak pula. Jadi dia ni kadang-kadang janganlah. Ni hak riak dengan tubuh badan ni. Kadang-kadang dia sujud tu. Ni hak mula-mula, biasalah hak mula-mula belajar pun semua ni. Dia dahi dia tu masa sujud dia asar. Dia panggil asar, tak panggil asar. Dia gahar. Menggahar. Sebab apa gitu? Nak nampak dahi dia ni macam orang banyak sujud. Tujuan dia gitu. Tapi ada orang yang kulit dia sensitif. Bila banyak sujud, jadi kulit tu bekas. Sebab kulit dia sensitif. Ada orang seumpama tu. Jangan kita tengok orang dahi nampak ada macam bekas sujud. Ni orang riak. Bukan ni. Bila dia banyak sujud, dia punya kulit sensitif, jadi boleh bekas di dahi dia. Hak ni dak ni, dia memang buat. Hak ni berlaku tempat pengajian. Dia memang buat. Dia gahar dia buat orang ni tak tahulah. Akhirnya sebab dia gitu, nak jadi bekas. Tujuannya nak suruh orang kata dia banyak semayang. Pandai ni. Anak apa tu? Aturiat dengan tubuh badan. Ini hati kita sendiri ni. Jangan tengok tubuh orang kurus, tubuh orang pucat kita letak riak. Jangan. Kadang-kadang letih je nampak. Tak letih mana dia buat letih je. Biar orang tanya, kenapa letih ni? Puasa. Ada ni. Menguap je. Allah semalam boleh semayang tak banyak mana semalam. Pada ni. Tujuan dia apa tu? Ni apa? Buat ibadah bukan kerana Allah, tapi kerana nak dapat kepujian. Ni hak riak dengan tubuh badan. Tu hak yang pertama. 6 macam keadaan kelakuan yang pertama. Kedua, riak dengan kelakuan. Mana contoh? Seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya disangka akan dia memikir kelakuan akhirat. Dia buat gitu nak suruh kata dia fikir kelakuan akhirat. Adapun tunduk pandangan, tunduk kepala, itu sunnah Nabi SAW. Bukan kita jenis nak angkat kepala, buka dada, itu kelakuan orang yang sombong. Memang kita kena tunduk kepala. Tapi dia tunduk kepala ni, nak suruh kata dia ni orang yang banyak duk mikir akhirat. Ataupun ditunduk kepala ni, nak suruh kata dia ni warak. Gitulah. Nak suruh kata dia warak. Orang ada je ditunduk je. Orang tak ada liar je mata. Ada ke macam gitu? Orang ada je tunduk. Orang tak ada dia punyalah liar. Jalan tunduk je. Jumpa orang puan pun tak tengok, tunduk je. Naik atas rumah, hitam lalu kat tikat. Saya keluar tadi tu tunduk. Sebab apa tunduk? Bagusnya budak ni berjuru. Orang puan ada lalu tepi dia pun tak tengok, tunduk. Tapi perasaan dah comel. Naik atas rumah hitam. Dah tadi tunduk. Orang nampak. Lepas tu kalau kita tunduk, orang kata kita orang baik, orang warak, orang berjuru. Tu pada hati kita, bukan kita tengok orang tunduk. Tu riak tu riak. Ini nafsu kita kata dia warak tu. Lepas tu dia tunduk. Jangan. Ini hati kita sendiri. Kita buat tunduk kepala supaya orang kata kita ni orang yang fikir akhirah, orang yang baik, orang yang warak. Nafsu situ. Ada ni. Tapi kalau kita tunduk kepala, itu sunnah Nabi. Nak pelihara mata kita, itu perintah Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu. Ni. Bicara bab mata dahulu. Al-Quran memerintah supaya pejamkan mata. Bicara bab mata dahulu. Perintah Al-Quranul Karim. Pejam mata tu bukan makna pejam betul. Tapi kalau terpaksa kena pejam, kalau tak pejam akan melihat perkara yang haram, maka pejam betul lah. Bicara bab mata dahulu.
Mana bicara bab mata? Awal ayat dia. Yaghuddu min absarihim tu. Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Gitu. Kata alimu yang Muhammad, bagi orang beriman, perintah akan beriman supaya pejamkan mata. Nescaya orang beriman akan memejamkan mata. Jadi memejamkan mata ni perintah Al-Quran. Pejam mata dengan bahawa menundukkan pandangan. Bukan pejam mata betul. Tapi kalau terpaksa pejam mata lah. Dia gitu. Makna itu perintah agama. Tapi tak ni. Maknanya seseorang yang tunduk kepala, pejam mata supaya dikatakan orang ni memikir kelakuan akhirat atau hati masing-masing. Kita luar semayang ke dalam semayang ke, memang kita disunatkan menundukkan kepala. Kemudian kalaulah hamparan sembahyang tu bercorok-corok yang menyebabkan dia mengalih khusyuk hati kita, maka syarat memerintahkan kita pejam mata. Dalam sembahyang disunatkan buka mata, jangan pejam mata, hanya tunduk kepala saja di dalam sembahyang. Tetapi kalaulah hamparan kita ataupun di hadapan kita ada perkara yang mengalihkan khusyuk hati kita, maka disunatkan kita pejam mata. Asalnya disunatkan buka mata, jangan pejam mata dalam sembahyang, hanya tunduk kepala saja. Kemudian kitanya kelakuan dalam sembahyang kita bawa kepada luar sembahyang. Luar sembahyang kita kena tundukkan kepala kita. Kita kena rendahkan pandangan kita luar sembahyang. Tapi kalau betul-betul ada perkara yang menyebabkan kita ni tak lepas kita daripada apa kita terpandang, kita pejam mata. Itu luar sembahyang. Itu perintah syariah. Ni dak ni. Buat pejam mata, tunduk kepala pejam mata supaya, bukan kerana Allah, supaya orang sangka banyak fikir akhirat, supaya orang sangka, orang kata kita ni orang baik, orang warau. Gitu. Itu riak dengan kelakuan. Ketiga, riak dengan pakaian. Ketiga, riak dengan pakaian. Mana? Seperti memakai akan kain yang kasar-kasar dan yang bertampung-tampung supaya disangka akan dia daripada ahli tasawuf. Orang zuhud ni dia pun pakai pakaian yang kasar-kasar, yang murah-murah, kemudian yang bertapung-tapung. Mana pakai, mana buruk pun pakai juga. Tak ada nak cari hak baru supaya orang kata dia ni ahli tasawuf, orang zuhud, orang yang paling di dunia. Dia pakai kasut tujuan dia gitu. Adapun ada orang ni dia memang pakaian dia seumpama tu. Dia tak suka pakai lebih-lebih. Dia tak suka pakai mewah-mewah. Hak mahal-mahal dia tak suka. Dia suka pakai hak murah-murah je. Ada ni. Dia nak pakai hak murah-murah je. Hak tu bukan kata tak apa, bukan hak tu lebih baik. Tapi jangan pula pakai kasar-kasar murah supaya dikatakan orang ni orang zuhud. Tu gitu. Ada ni. Tapi kalau dia pakaian tu disayang, dia nak pakai juga. Cari di tapung. Berapa disayang nak pakai juga. Sebab kalau tak pakai kan jadi membazir pula. Masih lagi boleh pakai, dia pun tapung. Tapung kenapa? Bukan kerana seorang kata dia zuhud. Lepas tu kita kata, tengok orang pakai pakaian kasar-kasar, murah-murah, hak ada tapung-tapung, jangan kita kata dia ni orang riak. Sebab langsung kita kata dia ni zuhud. Tu tahmahan pula, sangkaan jahat pula. Itu hati masing-masing. Ini kalau seseorang pakai pakaian murah-murah, pakai pakaian hak tapung-tapung supaya, bukan kerana Allah ni, supaya disangka akan daripada ahli tasawuf. Bukan pernah.
Kain baru lagi jubahnya, tapi tapung dah. Kata pelik sungguhlah. Oh, kena-kena dia pakai tapung. Nak suruh kata dia jumpa lepas kelas dia jumpa, tapi baju tapung. Tengok kain tak lusuh pun lagi, kena dibuat tapung. Lepas tu dia ceritalah dia ni beramal. Habis dah orang lain ni, anak bini dia tinggal belaka dah. Oh, dia tinggal belaka. Sampai kat tu adalah hak dia turut gurunya. Badan ni orang asalnya belajar tinggi, asalnya kerja, tak ingat dah kerja, tapi kerja orang tinggi-tinggi lah, bukan kerja orang biasa-biasa dah tinggal habis. Berapa nak akhirat ni dia kata. Si bagi jumpa, tapi baju dia memang tapung, tapi baju baru. Bukan tapung baju buruk. Kalau tapung baju buruk kita tak pelik lah. Mungkin baju dia tak banyak, gitu. Mungkin dia sayang ke baju tu, dah cari tapung pakai lah laginya, apa salahnya. Tapi ni tak, ni memang baju baru, dia tapung, banyak pula tapung. Mana pandangan dia ni, masyarakat ni semua rosak belaka dah. Jadi dia macam nak asingkan dari mana masyarakat. Akhir anak bini boleh tinggal, kerja buat pun dia tinggal. Ni dia cepat sangat, jadi dia macam ekstrim lah, mana serta merta, kena secara sederhana, perlahan-perlahan, jangan gopoh. Secara sederhana, secara panggil berangsur-angsur. Dia panggil apa? Anju taman ni dia panggil apa? Lawang ajalah ni gopoh. Mana secara hati-hati, secara tak gopoh lah. Kenapa tak gopoh? Gopoh ni nak segera. Al-ajalah minasyaitan. Lawan pada gopoh kepada cermat. Berangsur-angsur kurang ni. Gitu lebih kurang. Sebab dalam kitab Minhajul Abidin, di antara sifat kecelaan selain daripada riya, selain daripada hak riya, ujub tu bicara dia akabatul qawadih, bicara bak hati. Dia bicara bak akabatul qawadih, dia bicara bak riya ujub. Akabatul qawadih dalam kitab Minhaj akabah yang ke-6. Masa bicara bak qalb, bak hati. Sebab untuk kawal nafsu dengan takwa. Takwa ni pada anggota-anggota zahir, dan takwa berkaitan dengan hati. Maka berkaitan dengan hati, hak di bawah bicara bab takwa yang mengekankan akan nafsu masing-masing. Maka di antara bicara dalam bab takwa hati itu sifat kecelaan, takabur, hasad, riya ujub di akabah yang ke-6. Takabur, hasad, amal, alif mim lam, amal panjang angan-angan, alif mim lam, amal panjang angan, itu sifat kecelaan. Satu lagi isti'jal, gopoh. Itu gopoh sifat kecelaan dalam kitab Minhajul Abidin. Dan gopoh lah di antara peluang besar syaitan perdaya anak Adam. Gopoh, dia mari keinsafan, kesedaran tu dia gopoh. Ada ni. Lepas tu biasa duduk pondok, mari orang seumpama ni dia jumpa tugu, dia nak gitu. Tu kata satu peringkat. Dia macam nak buang belaka dah. Satu peringkat tu gua kata. Kita buang apa yang ada sampai masa kita dak sampai tahap, akhirnya kita akan diputus asa, balik asa berat daripada hak terdahulu lagi. Pada ni. Dah semangat mula-mula ni tinggal belajar, tinggal kerja. Kemudian tu jadi tersepit dah. Lepas tu tinggal hak belajar apa semua ni, kembali balik kepada seperti terdahulu, bahkan lebih berat daripada terdahulu. Sebab apa? Dia gopoh. Biasa kalau mari seumpama ni, dia nak tinggal segala-gala tu akan nasihat berangsur-angsur. Berangsur, satu peringkat.
Tambahan pula nak pergi lopak kepada zikir lah, tariqah lah, pada ain tauhid belum belajar, pada ain fiqh belum belajar, pada ain tasawuf belum belajar, taubah pun tak tahu ke mana hala lagi. Oh tu sama telah lah. Jadi hak lopak-lopak ginilah. Ada kita minhaj peluang besar syaitan menipu daya anak Adam. Akhirnya dia mari. Mari tu bukan sebenar. Itu tipu daya syaitan. Jin berlaku mari tu. Konon-kononnya pergi tempat ni, ditarik pada tu tempat. Apa ada ni? Kalau duduk pergi tempat tu sakit, pergi tempat tu hilang sakit. Contohnya. Mari mana semua tu? Mari mana semua tu? Apa ada ni? Dia apa ni? Dia apa cepat, tak ada seperangkat. Dia mari ni. Dia mari rasa macam sebenar. Sebab kalau duduk rumah sakit. Kalau pergi satu-satu kuliah yang tertentu yang ditarik oleh hak hati ni, dia akan hilang sakit. Apa begitu no? Sebenar ke tak? Sebenar ke tak? Balik pada ilmu. Ilmu syarak. Sebab kadang-kadang ditarik mula-mula tu kepada zahirnya kebaikan. Ditarik mula-mula zahirnya kebaikan. Tapi ini tipu daya. Jadi nak pastikan kita tu jalan atas agama Allah, Al-Quran dan hadis, ilmu duduk di mana? Nak nilai dengan ilmu tu. Tapi ilmunya tidak ada. Sebab apa? Digopoh ke dua amal. Yelah takut juga mari-mari minta nasihat seumpama tu. Nak cerita macam ni benda raib. Kata sekarang ni godaan zahir, godaan gaib sama saja, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Zahir ke gaib ke sama saja. Kita kena nilai dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gaib, zahir sama, gaib sama. Zahir ni molek ni ajak ke masjid. Molek ajak ke masjid ni. Tapi macam mana dengan ilmu akidah? Tak bicara. Macam mana dengan ilmu fiqh, bab sembahyang, bab Jumaat? Tak bicara. Macam mana dengan ilmu tasawuf? Tak bicara. Tapi moleklah ajak ke masjid. Moleklah ajak pada beramal. Tapi beramal ilmu macam mana? Ni. Makna ni hak zahir. Ajak ke masjid, ajak buat amal. Baik. Zahirnya. Tapi ke mana dia jalan? Quran hadis betul ke tak? Tu hak zahir. Hak gaib pun sama juga. Tarikan-tarikan tu sebenar ke tak? Hak zahir pun kita kena tipu. Hak tak nampak lagi mudah kita kena tipu. Sampai dia gitu sebab dia nak cepat. Nak cepat, bukan satu peringkat. Sebab tu orang belajar ni, mana dari segi zahir biasa je. Pakaian biasa. Taklah kata nak kena pakai seperti orang yang zuhud. Dah. Zuhud di sini. Zuhud di hati. Kita selesa pakai macam mana? Mana kita sederhana. Kena sederhana lah. Mana sebab kita pun tak kuat. Dalaman kita tak kuat. Mana bila dalaman kita tak kuat, kita buat sederhana. Berlebihan jangan. Tapi sampai peringkat kita nak latih diri. Kalau kita dibimbing oleh guru tu cerita lain. Guru bimbing kita. Dia tengok pelajar dia ni, murid dia ni, kuat jangok ni. Maka guru dia pun bimbing dia, latih dia. Tukar pakaian. Bagi buat kerja-kerja hak nak merendahkan diri. Itu atas latihan guru. Waktu lain tu bimbingan guru. Tapi guru yang mursyid. Guru mursyid kita nak nilai macam mana? Balik pada ilmu. Bukan hanya nilai dengan kejahilan. Panjang pula nak cerita bab guru mursyid tu. Tapi kalau kita ni sendiri sederhana, hati kita mudah kita pelihara kalau kita sederhana. Kalau kita buat lebih daripada orang lain, hati kita mudah digoda dengan umpama riak. Sederhana je. Kita nak balik pada agama, bukan kata kita perlu drastik berubah. Dah. Pakaian biasa. Pakaian menutupi aurat. Kemudian kita nak mengikuti sunnah Nabi, mana secara beransur-ansur. Secara beransur-ansur. Sebab kita tu sendiri pun tak kuat. Hati kita tak kuatnya.
Bukan kata bila kita nak pergi pada agama, buang segala-gala. Hak pakaian comel-comel, pakaian hak selayaknya lah, pakaian hak tak menasabah yang menjatuhkan maruah orang yang nak kembali pada agama tu kena buang hak tunya. Hak biasa-biasa, hak menutupi aurat. Taklah kata kita nak kena buang hak mahal-mahal, nak cari hak murah dak. Sederhana, satu peringkat. Jadi yang ketiga ni riak dengan pakaian. Yang keempat riak dengan perkataan. Mana seperti riak orang yang berpidato dan memberi nasihat. Orang yang berpidato dan memberi nasihat. Dan dengan Quran dan hadis dan perkataan salaf, serta sunyi hati daripada ikhlas dan benar, dan seperti menggerakkan bibir dengan zikrillah di hadapan orang lain. Yang keempat riak dengan perkataan, seperti riak orang yang berpidato dan memberi nasihat dengan Quran dan hadis dan perkataan salaf, serta sunyi hatinya daripada ikhlas dan benar. Maknanya dia nak cakap dalam bab agama, orang nasihat dalam bab agama, supaya orang kata dia ni orang pandai. Situ nak suruh orang kata dia ni orang yang ada ilmu. Ada ni. Tapi bukan pula orang yang berpidato, orang yang berceramah, orang yang beri nasihat dia riak dengan ilmu. Bukan dia riak dengan ilmu. Hak ni dia nak cakap ni, orang ada je. Hak ni kadang-kadang ni cepat. Sebab apa? Nak seorang kata dia ni orang yang ilmu banyak, luas pengetahuan. Dia biasanya hak godaan ni, hak mudah ni terlucunya adalah hak baru-baru lah. Hak baru-baru tu semangat. Jadi semangat dia. Tapi semangat tu baguslah. Tapi dalam keadaan permulaan ni, riak ikhlas pun tak belajar lagi. Ni depan orang yang nak cakap. Depan orang dia nak cakap hak bab makom-makom. Nak cerita bab makom-makom asrar, cerita bab hak makom asrar, hak bicara bab macam-macam lah. Maksud kata, dia mak belajar tasawuf makom tinggi. Ni. Jumpa je dia orang, dia cakap je. Maksud kata dia makom tinggi. Tu hak jenis perkataan. Sekarang ni dengan tulisan samalah. Perkataan ke tulisan pun sama. Dia tulis tu nak seorang kata dia ni orang yang berilmu. Tapi ni atas diri masing-masing ni. Orang dalam FB dia penuh dengan nasihat agama, jangan kita tahmah tuduh sangka jahat dia riak, jangan. Mana diri sendiri. Kenapa dalam FB contohnya penuh dengan nasihat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kau ni sunyi hati daripada ikhlas dan benar. Apa ada ni? Bercakap ke, tulis ke. Ya, kadang-kadang orang ni dia suka kepada perhatian, suka kepada sanjungan. Ni FB sekarang ni, suka pada perhatian, sanjungan. Nak pergi belajar pukul gambar, bukit pitu tu, nak pergi kelas, Allah kata habis semua dia share. Belajar banyak ni, tulis dalam FB belajar banyak. Sibuknya belajar sampai ke lupa satu perkara. Nak cerita sibuknya belajar. Kata FB. Lepas tu ramai pun Allah puji. Pada ni orang yang apa? Orang yang gila kepada perhatian orang. Dia tak boleh kata dah belajar agama, uzlah, asingkan daripada masyarakat, tupu kepada ilmu dah. Hidup main lagi dengan FB. Ni. Orang yang gila perhatian orang panggil. Orang gila perhatian. Lepas tu ramai pula puji. Tulislah saya ni orang jahil, saya ni orang banyak dosa.
Orang pun komen, Masya Allah tawaduknya dia. Orang komen. Apa dia ni? Ni apa benda semua ni? Mana ni? Sebab tu kita dahulu jangan lupa bicara bab bab loba atas berkata-kata dahulu, membicarakan berkaitan dengan kebinasaan lidah dahulu. Kebinasaan lidah ni bukan hanya mengeji, bukan hanya mengumpat. Bukan di antara kebinasaan lidah adalah memuji. Di antara kebinasaan lidah adalah memuji. Hak di surat 33 dahulu. Memuji maka ada pada 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Ada ni. Apa surat 33 dahulu. Bicara bab kebinasaan lidah yang amat banyak, berpunca daripada sifat hatinya loba atas berkata-kata. Ada ni. Makna 6 kebinasaan, 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Yang dipuji pula tu kenapa? Kerana dia menunjuk-nunjukkan belajar dianya. Tu. Maka orang pun puji. Tu dia nak. Ia tak sama dengan kadang-kadang orang share gambar tuan-tuan guru baba, orang pun puji jernihnya muka tuan guru. Gambar tu bukan tuan guru yang masuk dalam FB. Orang yang melawak dia masuk dalam FB tu pun tak tahu pun gambar dia masuk dalam FB-nya. Orang kan pergi melawak tu guru, dia share gambar ziarah tu guru. Maka pujian tu tinggilah. Mana tuan guru ni muka dia jernih, muka dia tenang, muka dia lembut, orang puji. Puji betul-betul ni. Tapi gambar tu tuan guru tu share sendiri. Tidak, tuan guru tu tak ada FB pun dan tuan guru tak tahu pun gambar dia tu tersebar. Yelah, orang jumpa dengan tu guru biasa je kita minta nak ambil gambar. Tuan guru mungkin beranggapan kita ni sebagai simpanan diri kita. Simpanan kita kan. Jumpa tu guru, kita ambil gambar. Tu guru dah tahu apa orang share, orang sebar apa semua. Dah sebar tu guru larang ke? Tu guru dah kata apa? Tu guru dah kata ambil gambar boleh, simpan untuk peribadi sudahlah. Tak ada tu guru kata gitu. Tapi nak ceritanya orang puji melambung kepada tuan guru tu. Tapi bukan dia share. Ini kadang-kadang share sendiri, tulis perkataan yang saya ni jahil, saya ni nak menunjukkan seolah-olahnya tawaduk. Orang pun pujilah, Masya Allah, setara berilmu sama bertawaduk lagi sama telah kita semua. Bagusnya. Ni pakai nak puji. Tu kan puji tu cerdik ke tidak tak tahulah. Ini orang minat ke agama belaka ni. Dan mana apa orang yang gila ni, gila perhatian. Dia tak boleh nak tinggal perhatian. Ada seumpama tu. Orang agama lah. Langkahan je ambil gambar, masuk. Ambil gambar, masuk FB. Bukan pintu nak pergi kelas pun masuk FB. Semua perkara. Sebab apa? Sebab ada yang memuji. Ini memuji 6 kebinasaan. Tak ada ni. Jadi bukan perkataan saja, bukan tulisan, gambar-gambar apa semua. Sebab itulah kitanya memuji ke apa ke, hati kena ikhlas dan sederhana. Syarak tidak melarang memuji, tapi kena sederhana. Dan memang ada memuji yang syarak larang. Nabi SAW sentiasa memuji para sahabat. Tapi Nabi SAW pernah terserempak sahabat memuji sahabat yang lain. Nabi pun kata, qad qata'ta unuqa sahibi, sesungguhnya engkau telah memotong leher saudara engkau, kawan engkau. Engkau potong leher kawan engkau. Sebab apa? Sebab sahabat yang dipuji itu dia jadi riak, jadi ujub, jadi takabur dengan pujian. Maka siapakah yang merosakkan sahabat dia itu? Yang memuji. Itulah yang memotong leher sahabat dia. Bukan kata agama melarang memuji, tapi kena tengok molek dan kena sederhana. Hati kena ikhlas dan kena sederhana.
Yang dipuji pula itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji pula tak nak kata pula jangan puji saya orang tak baik, saya orang banyak dosa. Tak payah gitu. Ada ni. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita insaf diri, kita malu dengan pujian orang. Sebab apa? Sebab dalam kitab hikam kitab hikam kalam hikmah Ibn Athaillah Sakandari, an-nasu yamdahunaka bima yazunnun wa anta zaman li nafsik bima lima ta'lamun. Manusia memuji akan dikau dengan sangkaan manusia, dan engkau mencela diri engkau sendiri kerana barang yang engkau ketahui akan diri engkau. Cela diri kita bukan cela di hadapan orang, kita cela diri kita. Orang puji kerana disangka kita orang baik, dan memang diperintah supaya kita zannu bil mu'minina hasanah. Itu perintah Nabi. Nabi SAW perintah zannu bil mu'minina hasanan. Sangkalah kamu dengan mukmin dengan sangkaan yang baik, jangan sangkaan yang jahat. Ni sebalik dak. Dengan orang mukmin dia tentu disangka jahat. Dengan orang kafir, orang kafir yang jujur, orang kafir disangka baik pula. Orang mukmin tentu disangka buruk-buruk. Ni pelik. Jadi orang memuji itu kerana disangka baik kepada kita. Tapi kita kena cela diri kita kerana kita tahu apa yang ada pada diri kita. Tapi tak perlulah kita cerita pula. Puji-puji, jangan puji saya lah. Alhamdulillah. Tapi maknanya yang memuji, yang dipuji kena ada ilmu molek. Yang memuji, yang dipuji kena jaga hati molek. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sengaja berkata-kata supaya dipuji, sengaja menulis supaya dipuji, sengaja share gambar supaya dipuji. Bukan. Jangan seumpama tu. Salah ke share gambar, tengoklah. Dia tak perlu tu mana tambah orang-orang hok mengajar agama, orang belajar agama sekadar-sekadar. Gitu je. Sekadar-sekadar. Dia biasalah orang ni bila jumpa tu guru, dia akan share gambar. Biasa je tunya. Sebab apa? Dia teruja, suka berjumpa tuan guru. Tak ada salah tu. Hati dia ikhlas. Bukan nak cerita dia ni ziarah tu guru, bukan. Tapi di sini kadang ada pujian. Pujian melambung. Kita tengok gambar tu guru ni, muka jernih lah, apalah. Tak apalah. Itu atas kasih hati kita kepada tuan-tuan guru. Tapi adakah gambar tu tuan guru yang share? Tidak. Ini share sendiri. Gambar tu share, gambar ni share, gambar tu share. Share habis. Mana kehidupan dengan FB. Tapi yang pelik tu, yang menuruti, yang duk puji tu, dia ingat ke hanya mengeji sahaja yang dilarang pada syarak. Memuji pun sama. Itu kena cermat molek. Sebab mengeji atau ada besar ada. Itu adalah larangan agama dak besar ada. Hak memuji ni kena cermat. Sebab memuji, pandangan umumnya memuji bukan benda yang salah. Memuji benda yang baik. Kalau mengeji, semua orang maklum mengeji tu salah. Apa kamu ni keji kutuk orang ni, merendah-rendahkan orang ni. Maknanya hak tu orang tahu dah salah. Hak memuji ni. Mana kalau kita dak ngaji kitab ke, ada juga memuji dilarang. 6 kebinasaan. 6 kebinasaan memuji. Kata-kata kena cermat. Jadi pujian tu datang secara tidak langsung. Bukan kita yang berkata-kata supaya dipuji, kita menulis supaya dipuji, kita share gambar-gambar supaya dipuji. Jangan. Bukan seumpama tu. Mana cara tak langsung orang puji. Orang puji kena ikhlas. Kita yang dipuji pula kena jaga hati kita sendiri. Ini dengan perkataan. Seperti riak orang yang berpidato dan memberi nasihat dengan Al-Quran dan hadis. Supaya orang kata dia ni banyak ingat ayat Quran. Supaya orang kata dia ni banyak hafal hadis Nabi SAW. Dan perkataan salah, perkataan ulama-ulama yang terdahulu. Oh ni orang ni banyak ilmu ni, dia boleh ambil perkataan-perkataan imam-imam yang terkemuka contohnya. Ini hati masing-masing. Jangan pula orang ni sentiasa wakil ayat Quran. Nak so kata dia alim Quran tu.
Dia banyak keluar hadis. Ada seorang kata dia pandai hadis. Tadilah tu tomahan sangkaan jahat. Ni hati kita sendiri masing-masing. Serta sunyi hatinya daripada ikhlas dan benar. Dan seperti menggerakkan bibir dengan zikrillah di hadapan orang lain. Dia orang ada, dia pun berzikir supaya orang kata dia ni orang yang banyak zikir. Itu je lah. Tapi bukan maknanya di hadapan orang dia berhenti zikir, dia berhenti baca Al-Quran. Kalau kita berhenti satu-satu amalan kerana takut dia beriak, itu pun riak juga. Jangan berhenti amalan. Hak ning ni orang tak ada kita berzikir, orang ada boleh berzikir. Orang tak ada senyap je, orang mari je gerak tasbih. Tasbih gerak. Tasbih gerak. Masa orang tak ada, tak buka tasbih. Ada je orang gerak tasbih. Sebab apa? Nak menunjuk-nunjuk. Tapi kalau dia memang duduk berzikir, dia iktikaf sampai dia berzikir, orang pun masuk, dia berzikir macam biasa. Dia duduk mengaji Al-Quran, selebih berzikir, dia pun baca Al-Quran macam biasa. Ada ni baca Al-Quran macam biasa. Tak berhenti, jangan berhentilah baca Quran tu. Baca Quran macam biasa. Bukan kata baca Quran orang mari dah orang kita tak menunjuk, kita berhenti sambung mula baca Quran. Kenapa nak menunjuk? Kita baca Quran tadi kenapa? Kerana Allah. Dah kerana Allah lah. Ada ni. Kalau orang tak ada mudah kerana Allah, orang ada barulah payah. Tak? Orang tak ada boleh jadi ujub, boleh jadi takabur. Ada ni. Boleh jadi ujub, boleh jadi takabur. Ada ni. Makna orang tak ada ke orang ada ke, hati masing-masing. Sebab ada orang gitu. Mari orang dia pun berhenti zikir. Mari orang dia pun tutup Al-Quran. Sebab apa? Tak menunjuk, dia kata. Kenapa nak menunjuknya? Memang kita baca Quran. Kalau nak menunjuk ni macam mana? Tak baca Quran, orang mari baca Quran. Tu baru nak menunjuk. Ada ni. Dia memang dia baca Quran, memang dia berzikir. Kenapa nak berhenti? Ni hak dalaman hati masing-masing. Hak kena jaga belaka. Jaga hati kita masing-masing. Yang kelima, riak dengan pekerjaan seperti memanjangkan berdiri dan rokok dalam sembahyang di hadapan orang lain. Maksudnya gini, dia kalau sembahyang seorang baca Fatihah je, kejap rokok. Rokok pun sekejap je, tidak. Kalau ada orang, dia baca dengan surah. Ada orang ni biar nampak berdiri lama je, rokok lama je. Dia kerana orang, tu riak. Di hadapan orang barulah dia berdiri lama, di hadapan orang baru dia rokok sujud lama. Kalau seorang diri semayang macam benda semayang macam patut tu dia. Dia kata semayang macam ayam patu, iling-iling bangun pergi lalu. Gitu je dia kata. Semayang cepat, iling-iling beri salam tu bangun. Tak ada istighfar, tak ada apa. Mana semayang cepat, semayang sekadar nak lepas ke farduan. Tapi kalau ada orang je semayang jadi comel, berdiri jadi panjang, rokok sujud jadi panjang. Kalau orang ikhlas sama je. Tak ada orang, ada orang. Itulah ibadah dia nya. Dia semayang, dia akan baca surah. Jadi panjang sikit semayang dia. Rokok, dia tasbih dengan secara beranjur. Mana tasbih rokok dia panjang sikit. Tapi sama saja. Ada orang, tak ada orang, sama saja. Itu ikhlas. Ini di hadapan orang. Dia memanjangkan berdiri dan rokok dalam sembahyang di hadapan orang lain dengan bahawa kalau tak ada orang, dirinya cepat, rokoknya cepat, sujudnya cepat. Itu riak dengan pekerjaan. Dan yang keenam, riak dengan banyak murid dan banyak berjumpa dengan guru-guru. Maka dengan bukan itu yang enam macam tu haram, bukan dosa besar. Riak dengan banyak murid, menunjuk-nunjuk dengan banyak murid dan banyak berjumpa dengan guru-guru. Dia nak tunjuk dia banyak jumpa guru ni. Ambil gambar, share. Dia nak menunjuk. Tapi jangan salah faham. Bukan berarti orang yang
banyak berjumpa dengan guru, dia share gambar, bukan dia nak menunjuk. Dia nak supaya orang ni ziarah tu guru juga. Biar jadi kenal tu guru, biar jadi suka ke tu guru. Tu tak apa. Lepas tu kata ini atas hati masing-masing. Mana kalau guru tu banyak murid, lepas tu takkan nak perambat murid. Tapi dia nak menunjuk-nunjuk dengan ramai murid. Nak menunjuk dengan banyak berjumpa dengan guru. Ada kat Peseng berjumpa guru saja je, belajarnya dah. Berjumpa ambil gambar, belajar tidak. Dia seorang ni kadang-kadang belajar lama dah, kemudian barulah ambil gambar. Tu baru ya. Ni belajarnya tidak, ambil gambar. Tu je. Dia kata nak ambil barakah. Nak dapat barakah, kita sendiri tu ada agama, akidah kita comel, fiqh kita comel, tasawuf kita comel, barulah ada barakah. Kalau kita nak belajar ilmu fardhu tauhid, fiqh, tasawuf semata-mata je petugu nak barakah, nak bagi mana? Ini kira hati kita masing-masing. Jangan kita tengok orang, kita kata kat dia ni macam sebelum ni lah. Tengok orang yang kuruh, kita kata dia riak, jangan. Tengok orang tunduk kepala, kita riak, jangan. Oh, dia semayang lama berokok, ni riak ni, jangan gitu. Memang ada orang semayang dia rokok lama, sujud lama. Mai sunat Allah lamanya dia sujud. Jangan kita nak tambah dia pula. Ni riak ni. Kalau di rumah tak ada sujud begini, tak sujud lama begini, siapa kita? Jadi ni atas hati kita masing-masing. Maknanya riak ni macam-macam keadaan. Dan riak ni mari daripada macam-macam punca, macam-macam sebab. Sebab itulah satunya ikhlas, satunya riak. Dua ni sentiasa diulang. Ikhlas, riak. Riak, ikhlas. Ikhlas, riak. Ni sentiasa diulang. Sebab ikhlas dengan riak ni dia berlawanan. Dia terkadang akan jadi bercampur. Sebelum ni kan, kalau bercampur macam mana? Ikhlas lebih, riak ada, bercampur. Macam mana dia punya pahala amalan dia? Sebab bercampur. Dia hati ni sentiasa berbolak-balik. Hati sentiasa berbolak-balik. Bukan mujahadah kita untuk pelihara hati daripada riak lebih besar, lebih berat lagi mujahadah nak banding dengan sifat-sifat kecelaan yang lain. Kita nak mujahadah, nak lawan sifat ghadab, sifat marah, payah. Tapi lebih payah lagi kita mujahadah nak lawan sifat riak. Mujahadah nak lawan sifat hasad, kita boleh mujahadah lawan sifat hasad, lebih mudah. Tapi kena mujahadah juga hasad, takabur, ujub. Tapi yang paling besar mujahadah adalah untuk lawan sifat riak. Jadi ikhlas riak, ikhlas riak. Ilmu kena kemas. Sebab apa? Sebab kita sentiasa nak memastikan hati kita ikhlas berdasar kepada ilmu. Kita nak pelihara hati kita daripada riak, berdasarkan pada ilmu. Ilmu bab ikhlas dan ilmu bab riak. Kemudian riak nanti dia akan bicara macam mana jalan untuk kita pelihara hati daripada riak. Ikhlas pun samalah, dia akan bicara macam mana kita nak tanamkan, kuatkan keikhlasan kita. Bab ikhlas di sini pun ada beberapa kedudukan, ada beberapa darajat hak keikhlasan tu sendiri. Macam mana kita nak kuatkan keikhlasan kita buat amal ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Adapun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah, maka tiada ia haram seperti mereka yang menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus. Dia pakai comel-comel supaya orang puji dia. Tapi jangan sombong. Kalau sombong tu bab lain pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.